Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 11 April. Kerajaan negeri yakin dapat menunaikan janjinya kepada rakyat terutama dalam pelaksanaan projek pembangunan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg semasa berucap di SPAUH menjelaskan keyakinan itu berdasarkan pengurusan dan pentadbiran negeri yang baik. Menurut Datuk Patinggi Abang Johari lagi, keyakinan ini ditambah lagi dengan kemampuan kerajaan negeri dalam mendapatkan sumber pendapatan tambahan untuk melaksanakan semua projek pembangunan. Tambah beliau, dalam tempoh 2 tahun sejak 2019 sehingga sekarang, Sarawak berjaya meraih pendapatan lebih 5 bilion ringgit menerusi hasil cukai minyak dan gas dan dijangka pendapatan Sarawak akan meningkat tahun ini berdasarkan senario kenaikan harga minyak dunia. Pelaksanaan projek seperti Jambatan Batang Lupa dan banyak lagi projek jambatan yang lain bukti keupayaan kerajaan dalam membangunkan negeri ini. Ini termasuklah projek lapangan terbang berbuling di SPAUH yang pada awalnya tidak dipercayai masyarakat setempat, namun projek tersebut yang bernilai 108 juta ringgit telah mula dilaksana. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Johari merasmikan bangunan baru pejabat daerah kecil SPAUH yang telah siap dibina dengan kos 4.4 juta ringgit. Sementara itu, berucap pada majlis sama, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas memberi komitmen daerah kecil SPAUH bakal menyaksikan pembangunan yang menyeluruh dan bersepadu dengan peruntukan 464 juta ringgit telah diluluskan kerajaan negeri bagi melaksana pelbagai projek pembangunan. Menurut beliau, antara projek tersebut adalah lapangan terbang berbuling, jambatan Sungai Paku, Taman Agro SPAUH dan Seribas serta Kompleks Sukan SPAUH. Selain itu, kerajaan juga turut melaksana projek pembinaan tebingan SPAUH, Market Baru SPAUH, pejabat daerah kecil SPAUH yang baru serta naik taraf beberapa buah jalan. Kesemua projek tersebut apabila siap dilaksana nanti dilihat akan saling berhubung kait dalam memberi manfaat kepada rakyat di daerah kecil SPAUH terutama dari segi sosio-ekonomi. Menurut Datuk Ahmad Douglas, pelaksanaan projek-projek itu jelas membuktikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mengotakkan janji-janji pembangunan selain menggambarkan kepintarannya dalam membangunkan Sarawak. 3 jawatan kuasa kerja di bawah Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 akan mengadakan satu mesyuarat khas bersama mesyuarat Majlis Khas MA 63 jawatan kuasa induk yang akan dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin minggu depan. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan 3 jawatan kuasa itu ialah Jawatan Kuasa Kerja Rakan Sekutu, Jawatan Kuasa Kerja Keselamatan Negeri Sabah dan Sarawak dan Jawatan Kuasa Kerja Sosio-Ekonomi. All the 3 subcommittees sudah pun mesyuarat. Sekarang ini minggu depan ialah mesyuarat Jawatan Kuasa Induk MA63 dan 3 jawatan kuasa kecil ini akan bentangkan kepada the main committee. Dari situ nanti kita akan dapat keputusan. What are the recommendation from all the subcommittees? Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas program Malaysia Prihatin pengurusan pandemik COVID-19 di Kuching semalam. Mengulas mengenai penggunaan terma wilayah untuk Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Fadilah berharap ia turut dibentangkan dalam mesyuarat tersebut. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu Sarawak perlu mencapai 80% jumlah rakyat menerima suntikan vaksinasi COVID-19 menjelang Ogos ini bagi membolehkan pilihan raya negeri dapat dijalankan dengan selamat. Ini berikutan secara perundangan, penggal ke-11 Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak akan tamat pada 6 Jun depan. Jadi kalau kita dapat sampai 80% itu yang terbaik. Tapi kalau tidak dapat sampai 80% pun, election mesti diadakan di bawah perlembagaan negeri Sarawak. Mesti diadakan. Dan kita tiada pilihan. Sebab itu peruntukan perundangan. Sementara itu, dalam taklimatnya bersama Ketua Kaum dan Masyarakat di Kuching, beliau menyeru agar mereka sentiasa memastikan anak buah masing-masing mendaftar untuk mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19 dan kebaikannya adalah untuk diri serta keluarga.
Dana berjumlah 2.5 juta ringgit telah diluluskan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk pembinaan beberapa fasiliti atau kemudahan di Sarike. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamaruddin, antara yang akan dibina adalah sebuah pasar terbuka untuk menjual produk-produk dari luar bandar. Sebuah lampu isyarat juga akan dibina di simpang Jalan Meranti selain kerja baik pulih sistem perparitan di Taman Permai Sarike. Beliau mendedahkan beberapa permohonan juga diterima dari kawasan Majlis Daerah Maradong dan Julau. Untuk Majlis Daerah Maradong and Julau, tadi ada permintaan juga dan saya akan follow up untuk menghantar wakil daripada KPKT untuk turun padang lagi sekali dengan pengerusi dan dengan ahli parlimen dengan juga ADUN Pakan untuk turun balik untuk lihat untuk memberikan satu confirmation. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan ke tapak cadangan untuk projek membina Balai Bomba Julau yang terletak tidak jauh dari SMK Julau nombor 2. Terdahulu beliau turun ke Bintango untuk merasmikan Balai Bomba Bintango sebelum menghadiri mesyuarat bersama pegawai daerah Maradong. Kejayaan Urus Niaga membabitkan Koperasi Bak Kelalan Lawas dan Koperasi Mitra Utama Kaltara Krayan Indonesia disambut baik. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Henry Sumagong berkata, sesi urus niaga itu merupakan kali kedua berjaya diadakan dan akan diteruskan jika mendapat persetujuan kedua-dua pihak. Sesi urus niaga tersebut yang mendapat kelulusan kerajaan melibatkan urus niaga bahan makanan seperti gula, roti, tepung dan keperluan lain selain bahan binaan seperti simen, paip dan lain-lain. Urusan ini dipersetujui dengan penglibatan dua pihak saja. Dari pihak Indonesia, koperasi dan juga dari pihak Malaysia, koperasi kita di Bak Kelalan. Dan urusan ini akan berlanjutan sekiranya mendapat persetujuan kedua-dua pihak iaitu G2G kerajaan Indonesia dan juga kerajaan kita di Malaysia. Beliau ditemui pemberita di Bak Kelalan selepas hadir ke sesi urus niaga barangan makanan dan bahan binaan secara one-off antara kedua-dua koperasi itu. Dalam majlis tersebut, Dato' Henry turut menyerahkan sumbangan dalam bentuk barangan makanan dan keperluan harian kepada petugas barisan hadapan yang menjaga pintu masuk sempadan. Pembangunan golongan belia menerusi penglibatan dalam bidang sukan dan rekreasi akan terus menjadi agenda penting pentadbiran kerajaan negeri di bawah pimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS. Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, selain menyediakan pelbagai infrastruktur asas kepada rakyat, pembangunan modal insan menerusi penglibatan dalam aktiviti sihat seperti sukan dan riadah tidak pernah dilupakan. Ke arah itu, Datuk Abdul Karim berkata bagi melahirkan golongan pemimpin pelapis yang berkualiti, penyediaan kemudahan sukan dan rekreasi di bandar serta luar bandar sentiasa diberi perhatian. Ia juga tegasnya bagi merealisasikan impian Sarawak menjadi sports powerhouse dengan mempersiapkan dan melahirkan atlet cemerlang bertaraf dunia. Beliau berucap pada majlis pecah tanah Stadium Mini Balai Ringin yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg di Balai Ringin Serian. Menurut Datuk Abdul Karim, pembinaan kemudahan seperti kompleks sukan atau tempat rekreasi untuk rakyat Sarawak merupakan keutamaan kerajaan negeri dan setakat ini kesemua 12 bahagian di Sarawak telah mempunyai kompleks sukan. Manakala 19 kompleks sukan mini telah dirancang bagi daerah atau daerah kecil dan jelasnya ada yang sudah dalam pembinaan selain dalam perancangan. Satu cadangan menaik taraf Pekan Kecil Balai Ringin baharu bernilai RM35 juta akan dikemukakan kepada Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg kelak. Adun Balai Ringin Datuk Snodan Lawan memberitahu ia merupakan perancangan awal bagi memenuhi permintaan rakyat di kawasan itu sekaligus merancakkan ekonomi warga tempatan.
Datuk Snowden menjelaskan cadangan tersebut termasuk pembinaan lebih 40 gerai peniaga, riverfront dan taman keluarga. Dalam pada itu, sejumlah RM5 juta peruntukan tambahan diperlukan untuk melengkapkan pembinaan stadium mini Balai Ringin. Beliau yang juga Menteri Muda Belia dan Sukan memberitahu ia merupakan peruntukan tambahan kepada RM10 juta untuk projek tersebut merangkumi pelbagai kos keadaan yang tidak dijangka termasuk jalan perhubungan dan mengatasi masalah lokasi stadium yang terletak di kawasan Paya. Jelasnya pembinaan stadium tersebut sudah bermula Januari lepas dan dijangka akan mengambil masa selama 18 bulan untuk siap. Ujarnya lagi, dengan adanya kemudahan sukan tersebut, ianya mampu merancangkan pencarian bakat baharu dalam bidang sukan dan penganjuran lebih banyak aktiviti sukan di kawasan yang mempunyai lebih 50 sekolah rendah dan menengah terutama di 3 kawasan bawah seliaannya iaitu Serian, Simunjan dan Sri Aman. Siaran langsung program Showcase RTM 75 meneruskan kemeriahan sambutan ulang tahun RTM ke-75. Pengurus Sarawak FM Noraini Ibrahim memberitahu program tersebut disiarkan secara langsung malam tadi menerusi frekuensi radio Sarawak FM dan di Facebook Sarawak FM bermula 9.15 malam selama 75 minit. Antara pengisian program ini merangkumi persembahan nyanyian dan tarian oleh artis-artis kelahiran Sarawak di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak di Kuching. Kumpulan keugiran RTM di Aspirasi mengiringi setiap persembahan yang turut menyambut gemilang 60 Orkestra RTM. Pengarah penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof dan Ketua Penolong Pengarah Seksyen Kejuruteraan Puan Nojihan Yahya antara tetamu yang hadir menyaksikan persembahan tersebut. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Amalkan norma baharu dalam kehidupan. Utamakan SOP. Jaga jarak. Elakkan kawasan sesak. Saya Muhammad Azizi Rahim. Salam hormat dan Assalamualaikum.